dan salam sejahtera yang terutama sekali saya ucapkan kepada Encik Zulkifli bin Harun yang merupakan pensyarah dalam kursus pentaksiran pembelajaran dan rakan-rakan pendengar sekalian. Hari ini kami daripada kumpulan 12 set 18 akan membentangkan mengenai kritikan artikel dalam pelaksanaan pentaksiran alternatif digital dalam kalangan guru pendidikan Islam GPI di Sekolah Kebangsaan. Sebelum kami memulakan pembentangan ini, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu kumpulan 12. Yang pertama ialah Intan Syakirah binti Muhammad Yusof, iaitu saya sendiri yang bernama matrik P122429. Yang kedua, Anis Nasuha binti Muhammad Suhaimi, bernama matrik P124525. Yang seterusnya, Nurin Nasuha binti Muhammad Suhaimi, P122859. Dan yang terakhir, Nur Ain Atika binti Hasnul Azan, P124204. Baik, kita masuk di bahagian isi kandungan. Di dalam isi kandungan terdapat 4 perkara yang akan dijelaskan. Baik, yang pertama ialah di bahagian pengenalan. Dalam bahagian pengenalan ini akan menjelaskan mengenai tajuk artikel, iaitu pelaksanaan pentaksiran alternatif digital dalam kalangan guru pendidikan Islam GPI di Sekolah Kebangsaan. Yang kedua pula adalah berkaitan dengan kritikan artikel. Dalam kritikan artikel akan menjelaskan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan artikel yang berkenaan dengan pelaksanaan pentaksiran alternatif digital tersebut. Yang ketiga ialah penambahbaikan. Baik, di bahagian nombor 3 ini akan lebih menerangkan perancangan dan langkah bagi mengatasi isu dan kelemahan yang terdapat dalam artikel tersebut. Dan yang terakhir di nombor 4 ialah bahagian rumusan, iaitu merupakan di akhir kata dan kesimpulan yang terdapat dalam artikel tersebut. Pengenalan. Artikel yang dikritik ini telah ditulis oleh Suhaida Muhammad Sukis, Nur Hisham Muhammad dan Abdul Hadi Burham pada tajuk pelaksanaan pentaksiran alternatif digital dalam kalangan guru pendidikan Islam GPI di Sekolah Kebangsaan. Artikel ini dikeluarkan pada bulan September 2022 dan mempunyai 22 halaman yang bermula dari halaman 578 sehingga 600. Berdasarkan pembacaan kami, iaitu sebagai pengkaji, penulis artikel berpendapat sistem pendidikan dalam negara kita perlu bergerak sejajar dengan perubahan pemodenan teknologi. Hal ini dikukuhkan lagi dengan kenyataan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang menggalakkan penggunaan teknologi digital dalam pendidikan seiring dengan revolusi industri 4.0. Kerajaan juga dalam proses melaksanakan dasar pendidikan digital negara sebagai langkah kehadapan untuk menyediakan generasi yang lebih mahir dan fasih dalam teknologi digital. Pengkaji juga mendapati penulis telah menerangkan pengenalan, konsep, isu, cadangan dan rumusan berkenaan dengan pelaksanaan pentaksiran. Penulis juga membincangkan isu-isu berkaitan dengan pengetahuan, amalan dan sikap guru pendidikan Islam dalam melaksanakan pentaksiran alternatif digital di Sekolah Kebangsaan. Dalam artikel ini juga, penulis mengemukakan cadangan atau penambahbaikan dalam pelaksanaan pentaksiran digital. Contohnya, penulis memberi penerangan dengan bermulanya pelaporan pentaksiran di sekolah. Berdasarkan pemahaman kami sebagai pengkaji, pelaporan pentaksiran sekolah rendah dipecahkan kepada beberapa bahagian,
iaitu seperti pentaksiran sekolah, pentaksiran bilik ajar, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum dan kesenian, pentaksiran psikometrik dan ujian pencapaian sekolah rendah. Di bahagian penutup pula, penulis mendapati bahawa aspek pengetahuan, sikap dan amalan guru pendidikan Islam dalam melaksanakan pentaksiran alternatif digital perlu diberi perhatian kepada semua pihak. Penulis juga mendapati pentaksiran yang berkualiti dapat menghasilkan maklumat yang tepat dan secara tidak langsung akan menambah baikkan lagi mutu dan juga kualiti yang dapat dihasilkan oleh para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Nasuha binti Muhammad Suhaimi, bernombor pelajar P122859, akan membentangkan tentang kekuatan yang telah diperoleh daripada artikel. Bagi poin yang pertama, guru memperbanyak penggunaan kaedah digital. Banyak kaedah digital yang boleh digunakan untuk mendorong minat pelajar. Sebagai contoh, dengan bantuan teknologi seperti komputer riba atau sistem cyber, mampu membantu para guru untuk menjadi lebih kreatif dalam melakukan pentaksiran. Bagi poin yang kedua, iaitu kepelbagaian kaedah pengajaran melalui pentaksiran alternatif digital. Pelaksanaan ini boleh diaplikasikan dengan mengarahkan murid melakukan tugasan seperti menyediakan portfolio, projek, perbincangan, tugasan amali, kuis dan aktiviti pentaksiran secara digital. Bagi poin yang ketiga pula, iaitu pendidikan dipengaruhi oleh pembelajaran abad ke-21. Beberapa platform digital telah dicipta sebagai pemudah cara bagi guru melakukan pentaksiran dalam kelas. Usaha sama daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, KPM, maka terciptalah pelbagai platform yang mampu membantu kreativiti guru membuat pentaksiran. Antara platform tersebut adalah seperti Frog Virtual Learning Environment, VLE Frog, dan Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Kita terus kepada kelemahan yang terdapat dalam artikel. Bagi poin yang pertama, kemahiran guru dalam melakukan pentaksiran masih di tahap sederhana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang dasar-dasar atau program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Bagi subjek pendidikan Islam yang banyak melibatkan tentang nilai dan kefahaman pelajar, guru perlulah cakna dengan langkah yang sesuai yang seharusnya diambil dalam melaksanakan pentaksiran. Bagi poin yang kedua pula ialah kekeliruan guru dalam menentukan kaedah pentaksiran. Kegagalan guru dalam menentukan kaedah yang sesuai bagi melaksanakan pentaksiran merupakan antara faktor yang menyebabkan pentaksiran tidak berjaya. Setiap pentaksiran yang dilakukan perlulah mengambil kira kepada pertimbangan perbezaan, tahap penguasaan dan silibus setiap murid. Bagi poin yang ketiga, iaitu poin yang terakhir ialah kurangnya penguasaan teknologi di kalangan guru. Pengetahuan berkaitan e-pembelajaran dan pengaplikasiannya dalam pentaksiran dan pengajaran kurang di kalangan guru. Beberapa guru pula tidak mengaplikasikan teknologi bagi merancangkan suasana pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP sesuai dengan kebiasaan generasi pelajar yang sinonim dengan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Nasuha binti Abdullah. ID saya P124525. Saya akan menyambung untuk pembentakan ini. Seterusnya slide adalah cadangan penambahbaikan. Terdapat 3 cadangan penambahbaikan yang boleh kita lihat. Yang pertama ialah menambah baik bimbingan dan latihan kursus kepada guru. Kami mendapati dengan meningkatkan lagi atau menambahkan lagi bimbingan, latihan dan kursus kepada guru,
dapat meningkatkan lagi pemahaman serta pengetahuan mereka dalam penggunaan teknologi. Secara tidak langsung, guru-guru juga dapat mengaplikasi teknologi digital di dalam pentadsiran bagi menarik penyertaan pelajar. Berdasarkan artikel itu juga, kami mendapati penulis mengkaji dan mengenal pasti tahap kemahiran guru dalam melaksanakan sesebuah pentadsiran, dan hasilnya tahap kemahiran guru dalam melaksanakan pentadsiran PBS berada pada tahap yang agak tinggi. Dalam kajian itu juga, latihan yang bercorak seperti latihan amali perlu dipraktikkan untuk meningkatkan lagi tahap kemahiran guru dan sebagai langkah bagi persediaan bagi mereka untuk menghadapi pendidikan yang lebih mencabar pada masa yang akan datang. Yang kedua, cadangan penambahbaikan iaitu pemantauan pentadbiran sekolah perlu dilakukan secara konsisten. Pemantauan ni perlulah dilakukan oleh pentadbir sekolah seperti guru besar atau penolong kanan. Mereka perlulah memberi sokongan yang penuh dengan melakukan pemantauan yang konsisten terhadap guru-guru di sekolah tu. Contoh, dengan melakukan pemantauan secara bersemuka dapat menggalakkan guru melakukan pentadsiran dengan betul. Malah dan bukannya melakukan secara remeh-temeh. Ia juga menggalak guru-guru melakukan dengan memberi keputusan pentadsiran dengan tepat. Dan selain itu juga, guru besar atau pentadbir sekolah dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam melakukan pentadsiran digital. Contohnya, guru kurang mahir dalam menggunakan aplikasi-aplikasi dalam komputer riba ataupun teknologi yang makin canggih. Jadi, dengan permasalahan sebegini, guru besar dapat mengesan dan membantu guru-guru yang lain. Ianya juga dapat menambahbaikan proses pentadsiran tersebut. Jadi, jika terdapat masalah yang dihadapi oleh guru-guru, guru besar dapat mengenal pasti isu serta boleh mencari solusi ataupun jalan yang terbaik bagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir iaitu rumusan. Ketiga-tiga faktor iaitu kekuatan, kelemahan dan penambahbaikan dilihat sebagai satu aspek kepentingan bagi menentukan berjayanya sesuatu pentadsiran itu dilakukan. Semua pihak perlulah memainkan peranan serta menjalankan tanggungjawab bagi menjalankan pelaksanaan ini. Yang kedua, pentadsiran yang efektif melibatkan ruang lingkup yang luas iaitu tahap grade yang ditafsir, kandungan mata pelajaran dan penggubalan ujian. Jadi, guru perlulah meneroka dan merancang kaedah dan amalan pentadsiran yang sesuai dengan murid. Para pendidik perlulah menilai reka bentuk dan cara manusia belajar serta potensi teknologi media dalam membantu proses pembelajaran. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dalam menjayakan pentadsiran alternatif digital ini supaya apa yang cuba diterapkan kepada murid-murid memberi keberkesanan kepada ibu bapa, masyarakat dan negara. Anis punya phone kalau macam Oleh iPhone itu, kepada sekian, terima laptop, kasih. iPhone direct dengan ni laju pula, sama je data. Warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu bila iPhone phone office pakai phone biasa je. Tapi before ni elok je. Lepas tu